الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا، ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم، وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر، telah melalaikan kamu semua oleh minat badi banyak. Hatta zurtumul maqabir, kecuali atau sehingga kamu semua ziarah kubur. Kalla sawfa ta'lamun, ingat kamu semua akan tahu. Thumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian sekali lagi aku ulangi, kamu semua akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, ingat kalau satu hari nanti kamu tahu secara yakin, latarawunnal jahim, ketika itu kamu pasti nengok sendiri neraka jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian tetap kamu akan tengok sendiri dengan penuh keyakinan. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, selepas itu kamu seorang demi seorang akan disoal oleh Allah mengenai dengan nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah kepada kamu di dunia ini. Sadaqallahu azim. Sebelum daripada kita masuk surah baru hari ini, coba kita ulangi balik sikit surah kita baca dah. Surah Wal Asri kita baca minggu lepas. Sebagaimana hamba sebut hari itu, surah Al Asri satu surah yang begitu sekali penting dalam hidup manusia, hingga Imam Syafi'i rahmatullah alaih kata dia ada empat ayat Quran dan hadis Nabi, ada empat ya yang kalau Tuhan tak turun haklah Quran lain pun tak apa, kalau turun empat ni ada empat, termasuk dah Wal Asri. Wal Asri ini punya pentingnya hidup manusia, ya kalau Tuhan tak buat turun surah-surah lain pun, kalau buat turun Wal Asri ni pun Wal Asri ni pun sudah mencukupi. Kerana kalau kita kaji dengan secara mendalam, bagaimana kita sebut hari itu, semua manusia kecil, besar, tua, muda, Melayu, Cina, orang kafir, orang tak kafir, semua sekali nak kepada keuntungan, atau kita ni panggil kejayaan. Untung, jaya, kejayaan, keuntungan, satu bahasa lah, cuma berubah-ubah menurut keadaan tempat. Tak ada manusia di muka dunia, walau bagaimana jahil sekalipun, walau bagaimana kuno sekalipun, tak ada manusia nak pada kerugian, nak pada kegagalan. Baki lagi apa dia gagal, apa dia jaya, kejayaan. Sebab banyak manusia fikir sendiri, manusia rekod sendiri, buat sendiri, kejayaannya begini, kegagalannya begitu, keuntungannya begini, kerugian begitu.
Itu rekaan manusia. Sedangkan kita ni makhluk Allah. Allah buat. Takkanlah Allah Ta'ala bila buat manusia, dia nak lepas manusia atas muka dunia ni berfikir sendiri, tidak ada panduan, tidak ada apa namanya, tidak ada ajaran. Seorang anak kecil, kita dapat anak kecil, kita nak lepas anak kita di tengah jalan raya dengan tidak ada panduan apa. Usahkan anak kecil, anak boleh naik basikal dah pun, lepas beritahu. Awal nak tubik jalan raya tu, tengok kanan, tengok kiri, lepas tengok kanan pula, lepas litah. Jok daripada atas rumah, siapa turun tangga, siapa kucing pagar, kita pesan satu. Padahal anak bukan kita buat. Dia pula makan harta kita. Padi buah kita cari, dia makan kanan. Allah Ta'ala yang buat sendiri kita manusia. Dan hidup kita manusia ni bolak-bolak bergantung di atas limpah kurnia dia. Kita bangun pagi nak menyawa udara, hak dia buat. Pergi ke dapur nak minum air hak dia buat. Butir nasi, hak dia buat. Nyoh kita kukur, hak dia buat. Takkanlah Allah Ta'ala dengan susah payah dia, kalau kita kira Tuhan ni orang seperti kita, orang Azubillah, dengan susah payah dia perah manusia, buat langit, buat bumi, nak boleh ke udara ni kena ada mentari, nak boleh ke mentari kena ada galaksi, kena ada segala mejerah dia, segala galaksi dia. Maka senang benda. Tiba-tiba dia nak lepas manusia berfikir sendiri dengan tidak ada panduan, tak masuk akal. Maka Allah Ta'ala beri Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi mana sekalipun, semua Nabi-Nabi ni sebagai diu Tuhan, sebagai tuk mulu Tuhan, sebagai duta Tuhan di muka dunia, untuk menasihat dan mengajar manusia supaya manusia ni reti mikir benda apa untung, benda apa rugi, benda apa jaya, benda apa gagal. Sekarang Tuhan sebut kejayaan dan keuntungan ini ialah gini, tidak begitu sebagaimana kamu fikir tu. Kau berfikir itu mu punya pasal. Aku yang begini. Orang yang berjaya ialah alladzina amanu. Yang kedua yang amilus salihat. Yang ketiga tawasau bis sabri, tawasau bil haqqi, keempat tawasau bis sabri. Ni sajalah benda aku nak, dan inilah aku iktiraf di badan mahsyar nanti. Berjaya atau tak berjaya. Hak mu kata berjaya atas muka dunia ni, kalau selaras dengan aku nak, betul lah. Tapi kalau kejayaan yang mencipta tak serupa dengan aku nak, gagal, merugi. Ini benda yang sebab itulah Imam Syafi'i kata kalau tak turun ayat lain pun, turun 4 ayat termasuk ayat sa ni pun cukup dah. Kesimpulannya, kita manusia mesti beriman. Orang tidak beriman dengan perkara ataupun apa sebut itu, orang beriman dengan 2 perkara cukup dah. Kalau dengan Tuhan pun tak beriman, akhirat pun tak beriman. Orang ni walau harta bertimbung, pandai cari duit, pandai menyusun ekonomi, itu agak kita ya. Bagaimana budak kecil, bila kita tinggal, bila ibu bapa pergi kedai berapa ke, balik-balik tengok tahu motor bersepah dengan kertasnya, dengan jauh kayu, dengan tanah kau macam-macam. Kita tanya dia, apa benda gini mah? Siapa habis ni? Dia kata, ni tanah kau ni kuih, mai jual mak kata dia, mai jual. Nak menego, mak pergi kedai menego, kita duduk rumah menego juga. Tanah kau tu buat kuih, daun kayu tu buat duit, daun ni harga 10 riyal, kertas tu harga RM5. Itu cara kita budak kecil fikir bahawa ni lah negaan. Itu guna tanah kau, guna daun kayu untuk duit. Tak barang ni ada kerja dia rega. Budak kecil memanglah jadi rega, tapi orang tua ini menyampah ya. Begitu juga akhirat kelak tepat Allah Ta'ala dedah habis segala aktiviti manusia. Aktiviti kita di akhirat kelak yang serupa kerana Allah Ta'ala ada nilainya, syurga. Aktiviti kita atas dunia ni, walaupun ekonomi, walaupun ibadat, walaupun akidah, walaupun izam, ideologi yang tak senilai kerana Allah Ta'ala, semua karut semua. Sebab itulah sekali lagi dia sebut, innal insan lafi khusr. Semua manusia, tak kira bangsa apa, benua mana, bahasa apa, budaya apa, dalam keadaan rugi semua. Kecuali mu beriman, mu yakin dulu bahawa dunia ni aku yang punya. Tidak mu, tidak kerajaan mu, tidak parti mu, tidak syarikat mu, tidak tok nenek mu, tidak aku punya. Mu beriman begitu, mu yakin kau tidak? Kalau mu yakin bahawa aku yang ada, aku yang punya, aku yang menjadi pemilik mutlak dunia ni termasuk dengan mu sendiri, maka berarti mu sudah ada satu tanda atau kemampuan untuk kejayaan. Kemudian amilu as-salihat.
Lepas pada mu beriman begitu, lepas pada mu yakin bahawa mu ni duduk di bawah kuasa Allah Ta'ala, bumi hak mu pijak hak aku, air hak mu minum tu hak aku, takkanlah tindak tanduk mu kerja buat mu, jual beli mu, politik mu, makah mu, bini mu, bercerah mu, katok mu, masa muka mu, takkanlah mu tak selarah dengan hak mu percaya. Bila mu percaya aku ni ada, takkanlah aku ada ada sepupu sujatan begitu, ada kerja. Aku pera mu susah payah ni, aku nak suruh ni, aku nak suruh tu. Suruh larian ni kerja aku, dah kerja mu. Mu penjaga anak, ada mu suruh anak, ada mu larian. Mu jaga kapung sebagai tutup mulu. Ada hak ni boleh, hak ni tak boleh, marah dia kata. Mu jaga negeri sebuah sebagai menteri besar, sebagai perdana menteri, sebagai apa. Ada benda hak mu nak, ada benda hak mu tak nak pada rakyat. Jadi kalau mu hak kecil tu pun nak suruh orang tu, nak larian orang ni, aku hak tu, takkanlah aku tidak nak suruh orang tu nak larian orang ni. Itu menikap fikiran itu berasa, kita berasa betul. Berasa betul tu dah panggil fitrah. Tu ni. Ini dah panggil fitrah. Sebab tu Islam ni agama fitrah. Agama yang selaras dengan kehendak hati kita, jiwa kita. Kecuali diganggu oleh benda lain. Diganggu oleh syaitan, diganggu oleh nafsu. Nafsu kepentingan diri kita panggil nafsu, kepentingan bakar, nafsu kepentingan ekonomi, nafsu kepentingan tu, kepentingan tak ada arah lah. Tapi selagi manusia dibiar bergerak mengikut fikiran dia bersih, maka memang hak Tuhan kata dalam Quran memang fitrah, betul sebagaimana hak kita ni. Sebab itulah beriman kawal pertama. Imannya kita kata iman mana yakin pada enam perkara ataupun dua perkara. Yakin dengan Allah, yakin dengan Nabi Muhammad, yakin dengan kitab, yakin dengan malaikat, yakin dengan apa semua sekali mereka pada mahsyar, akhirat balasan dan syurga neraka, qada qadar. Ni kau ni yakin 100%, maka semua tindak tandukmu orang panggil amalan ni tentunya lah diselaraskan dengan hak kita percaya. Yang keduanya, pertama kita kena, yang keduanya ialah kita sedar bahawa kalau begini keadaannya, maka aku ni sebagai manusia, aku ni sebagai manusia tidak lembu kubah, tidak ayam itik, tidak gajah riman, aku ni orang bergau daripada Allah Ta'ala. Walaupun kita tengok kanan kiri langit, atas bawah langit, atas langit begitu besar, semua tak ada ego aku. Bukit bukau, gunung ganam, mah lah, petrol lah, cakap nak bertetok sekarang di Erop ni antara mereka bodoh semua ni, kerja-kerja mereka ni kerja bapak bodoh atas dunia ni. Orang ni hidup berasa harta benda orang, ekonomi orang cukup-cukup bergo. Manusia sendiri tak ada bergo. Dia nak bom, dia bom. Dia nak tembok, dia tembok. Dia nak lenyik, dia lenyik. Kenapa? Orang. Kaya bergonya minyak dah perut bawah minyarak, logam lah, entah apa semua sekali. Sedangkan atas dunia ni yang paling bergo manusia. Manusia paling berguna. Sebab tu Allah Ta'ala kira Nabi dah untuk manusia. Lembu kubah tak ada Nabi. Mana ada bukit buka, ada Nabi yang bukit buka. Ada Nabi yang langit bumi. Ada Nabi yang laut luah. Laut dengan bumi ni luah laut lah. Kata orang 9 bahagian daripada dunia ni laut, 1 bahagian ya. Oh panggil bumi atau ar-rubu'ul maskun, 1/4. Mana kalau dia bagi 4, bumi ni sebahagian, 3 lagi tu air belakang. Mana ada lah Nabi hok pergi air, hok pergi laut, hok pergi bukan ada. Hok ada Nabi khas dari langit ialah untuk orang. Tak kira orang Cina, kau Melayu, kau Arab, kau India, kau tak kira asalkan muncul orang tidak lembu, maka aku hormat. Tanda aku hormat, tanda aku mulia, aku kira Nabi dah hajat. Lembu kubah nak makan berapa, nak pergi sodak berapa, dia punya pasal lah. Tapi mu dia manusia, aku sayang. Kenapa? Kerana ujung jatuh ada syurga sadar aku. Aku bimbang takut masuk neraka. Lembu kubah apa pandai aku buatnya. Bukit buka nak masuk neraka apa itu kamar dia. Tapi aku bimbang benar takut mu ni masuk neraka. Kerana neraka syurga ni bagi ada, bagi aku buat. Sebagaimana langit bumi aku buat, mu tengok sendiri. Begitu juga syurga neraka ada. Aku bimbang mu takut masuk neraka akhirat kelak. Aku kira untuk guru, namanya Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, berapa juta Nabi di muka dunia. Cuba mikir begitu, barulah kita berasa sayang ke diri sendiri. Baru kita berasa malu nak buat maksiat. Allah, Tuhan sayang begitu sekali aku, tiba-tiba akunya buat benda-benda masuk neraka. Nampak sangat aku tidak menghargai diri dan tak ada perasaan malu dah Tuhan. Tuhan sayang begitu maka aku tiba-tibanya aku buat benda lagu ni. Kalau kita kata gini lah, satu hari kita katalah anak tu iman. Anak tu iman, bawa kereta derah sudah lah. Kata ya, Mamat, mu ni anak tu iman.
Jaga molek sikit air muka ayahmu makmu tu. Mu ni anak tu imam. Buat perangai molek sikit pada orang kata anak tu imam mana lagu. Anak siapa dia? Anak tu imam. Allah, anak tu imam gitu. Orang kecil lagu tu. Jangan siapa orang kecil terajuk kamu, malu kamu ke pokmu. Kerana pokmu tu imam. Pokmu untuk mulu, pokmu di orang, pokmu OCPD, pokmu untuk gotu, untuk gua tak malu kamu buat benda begini. Sekali-sekala manusia ni kita cuit emosi dia, jadi kerja. Ada masa kita guna emosi, ada masa kita guna akal fikiran, ada masa kita guna pengalaman. Cara berdakwah terlalu banyak. Begitu juga manusia. Manusia ni kita gaya, kita ni gaya orang ni. Tidak buku baca. Coba berasa aku ni orang. Orang ni orang makhluk yang Tuhan sayang sekali. Tak pada nanti jadi nabi, dia Tuhan supaya dalam Quran, walaqad karramna bani Adam. Walaqad la lagi la qad lagi karramna fi'il orang panggil fi'il taf'il, fi'il mudha'af. Fi'il taf'il. 2, 3, 4 perkataan Arab ni memberi arti bahawa Tuhan ni bersungguh, bukan main-main tak. Beritahu kepada kita bahawa manusia ni karramna, aku hormatkan. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Aku hormat anak tu Adam. Dia aku pikul dia di darat dan laut. Tuhan kata aku pikul dia. Kalau di laut aku pikul melalui kapal. Aku fikir ke manusia buat kapal, buat perahu, buat berapa apa feri dan berapa. Mana ada makhluk atas manusia di muka dunia, lembu yang begitu lama hidup dalam muka dia, sama lama kita. Tak pernah pun buat tiang ke buat apa nak pergi makan rumput di sana. Ada sungai dia berenang, ada buaya, berbah buaya apa. Tak ada mikir pokok kita ni kena buat rakit. Adakah pernah pokok lembu mikir nak buat rakit nak pergi makan rumput sebelah sana, walaupun dia tengok saya dia kena makan buaya waktu nak mengarut. Tak ada, dia tak mikir. Mana nak makan rumput cara singgah kau, cara cicir, cara kabut. Tak ada, rumput tu lah dengan mentah-mentah begitu dia makan kemupuk gigi lah. Tak ada manusia lembu korban mikir bagaimana cara nak ubah orang panggil nak baiki cara hidup dia supaya lebih selesa, lebih moden. Tak ada. Ia adanya orang. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Aku pikul manusia di darat, di laut. Di darat aku buat kuda, aku buat gajah, dan aku buat kereta pula, aku buat kapal terbang. Nak pikul manusia di darat baik, di laut baik. Di laut ada macam-macam. Warzaqnahum min at-tayyibat. Aku cadar rezeki kepada manusia ni at-tayyibat, benda molek-molek. Benda hak uduh-uduh, hak pahit, hak gapo semua aku tak beri dia makan. Aku hak molek-molek, hak molek juga. Hak molek tafsir banyaklah. Imam Syafi'i kata begini, Hanafi kata begitu, doktor kata begini, kita orang kampung kata begitu. Lah biasa tu yang kata hok molek-molek semua makanan. Hok mari doktor pula kata ada vitamin A, ada vitamin C, ada vitamin B, ada buah tu, ada macam-macam dia bubuh, dia takrif pada kita makanan-makanan. Ya semuanya Tuhan cadang belaka, Tuhan buat belaka untuk kebahagiaan hidup manusia. Siapa begitu? Jadi kak coba kita mikir siapa begitu sekali bahawa Tuhan sayang kat aku, tiba-tiba aku kau diisak dadah kau duk curi rumah orang kau duk orang heret tena orang, kau berapa semua sekali. Tak malu ke diri aku. Fikir lagu tu, insya-Allah kita boleh betul balik bahtera hidup kita ni mengikut haluan as-siratal mustaqim. Ya kita duk doa, ihdinas siratal mustaqim, hai Tuhan tunjuklah kat aku jalan betul. Cara makan belah mana hak betul, cara berniaga belah mana hak betul, cara mengaji belah mana hak betul, cara jadi pegawai kerajaan lagu mana hak betul, cara jadi wakil rakyat lagu mana hak betul, cara jadi menteri besar lagu mana hak betul, jadi perdana menteri lagu mana hak betul. Mikir begitu insya-Allah manusia orang panggil mudah basuh. Tak payah pada godan, tak payah pada dua apa semua sekali. So, yang kedua para hadirin semua, atas dunia ni kita orang muda-muda berkali, orang tua-tua tak tahulah. Kita baca nama-nama yang dibesar-besar oleh surat khabar, dibesar-besar oleh universiti dunia. Nama Darwin, nama Parwit, nama apa ni, Mark. Ni nama tiga orang bapak-bapak syaitan berlakon. Tetapi pok-pok syaitan Eropah ni dia besar-besar. Dia pemain. Orang jadi buku besar-besar disimpan dalam library, dia buat tesis, dia buat apa. Darwin kata kita ni asalnya kera. Kita ni kera. Bila kita ni kera asalnya champion. Bukan champion, tak champion. Dekat dua tu. Bila kita ni kera reti apa? Bini orang, bini dia, anak orang, anak dia, buah kayu orang, buah kayu dia, kera. Dia dengan sebab bakar kita ni bakar kera, peduli apa halal. Bukan bakar kita, dia bakar kera tak reti halal. Bahan nak cucu pun tak reti halal juga. Ini pucanya maka dia pulah
kepala orang pokok ni, pokok Darwin, dia pula kepala orang dengan siapa kita tak ada rega halal haram. Tak ada berasa pentingnya adab, tak ada berasa pentingnya moral, tak ada berasa pentingnya tolong-menolong. Kenapa? Kerana kita ni bakal kera reti. Tak patut nenek kita tak reti halal haram, kita pun bakal tu. Ini pucanya maka orang Eropah tak reti kesian belah orang. Tak reti halal haram, reba tak reba, zina tak zina. Zina tak apa asalkan pakai kondom. Tu je duduknya. Berapa tak apa asalkan ada lesen. Bong orang mati tak apa pun ada kuasa PBB. PBB tu kuasa dia sepatu hand. Ini semua ni mari daripada Darwin. Bapak syaitan atas muka dunia ni. Darwin. Soal lagi Parwit. Parwit ni kata kita hidup atas dunia ni dengan runtuhan seks. Manusia pergi sana, pergi sini, pergi sini, putus seks. Kita bekerja siang hari, malam kita menari, kita zina, kita bergapo. Ini kerja kita. Siang hari kita cari makan, perut kenyang, malam kita pergi dancing, kita pergi menari, lepas tu kita menari, kita bergapo, bawa perempuan tak atas kereta, kau tak tahu hotel mana, tak pergi patah mana, tengah orang, tengah bergapo. Dulu apa muka kita ni, hidup kita ni didorong, dipaksa oleh seks. Itu kata Darwin. Kata apa ni? Parwit. Parwit juga dibesar-besarkan oleh orang Eropah. Sama-sama geng Parwit belakang. Mungkin anak-anak Parwit belakang. Betul lah. Supaya juga Darwin. Hak Darwin tadi kita jawab, tuk mung ke tuk aku tu ada. Itu dia salah. Tu cara paku buah kerah kita panggil. Tu mung nak kata sangat tuk mung ke tuk mung lah tuk aku tu ada. Senyap kat tu. Yang ketiganya hak apa ni komunis ni. Marxis. Marx tulis Das Kapital. Dia kata hidup atas dunia ni bukan asal daripada kera, bukan asal daripada seks, tapi asal ekonomi. Kita ni dirondong oleh ekonomi, dipaksa oleh ekonomi. Di mana saja ada nampak duit banyak, kita pergi situ. Orang Kelantan, kau orang Manu, kau orang Melayu, kau orang Arab, kau orang Cina semua dipaksa oleh kehidupan kita ni oleh ekonomi. Sebab itulah orang sana tak ada kerja lain, kerja kita nak menegakkan ekonomi. Negeri kita pun tak mudah juga cakap ekonomi, membesarkan ekonomi, memperangkat ekonomi itu ini. Dia tidak sedar benda tu bukan dia katanya menggo lain, dia tu orang je. Tu komunis kata gitu, dia kata gitu kata. Islam ni para hadirin semua, Islam Allah Taala bawa Nabi kita Muhammad SAW ajar pada kita ekonomi baik, seks baik, keturunan baik, semua tak ada ego belaka kecuali jadi hamba bagi Allah Ta'ala. Bila jadi hamba Tuhan, ekonomi kita pergunakan untuk Allah, seks kita gunakan untuk Allah. Baka tak baka ni tak ada nilai berlaku akhirat kelak. Fala wa yawma yunfikhu sur yunfakhu fi sur fala wa yawma yunfakhu fi sur wa yawma yunfikhu fi sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa tasa'al. Bila tiup sangkala akhirat kelak, tak tahu bakal datuk, tak tahu bakal teku, tak tahu bakal raja, tak tahu bakal ni, semua tak pakai kerja belakang. Oh, yang pakainya atqakum, yang paling bertakwa. Mu setuju, mu tak setuju, mu punya pasal, tapi aku ni Tuhan, mu ni hamba aku, manusia. Tu cara Islam mati. Memang begitu sungguh. Bila kita ni kena jadi, belum pada Tuhan jadi, kita ni tak ada. Apa nilai kita siapa nak menawarkan Tuhan ni? Ni semua ni hasil daripada amanu wa amilu. Semua aktiviti kita mesti bertapak di atas iman. Sebab itulah para hadirin semua dalam ada sebuah buku atas dunia ni dikarang oleh seorang atuk alim besar di India, orang panggil mana Abdul Hasan An-Nadawi rahmatullah alaihi. Dia karang sebuah buku Madza khairul muslimun bin hitatul muslimin. Betul mana ruginya orang Islam, betul mana ruginya dunia ni kerana kerana orang Islamnya mundur. Setengah orang gembira kerana orang Islam ni mundur. Sebenarnya kerana orang Islam mundur lah maka dunia jadi bangsa ability. Dunia semua tak kena moral, tak kena akhlak, tak kena adab. Ia kena retinya ialah menggunakan besi dan api, kata orang al-hadid wan nar. Punca daripada tak ada tok guru. Tak ada tok guru yang mengajar dunia supaya orang dunia semua turut tok guru ni. Tok gurunya ialah kerajaan Islam. Boleh masa kerajaan Islam ada itu, semua orang meniru dia. Kenapa? Kerana orang Islam ialah orang nak jadi memerintah ni mesti orang mukmin, beriman Allah dan akhirat.
Bila orang ni beriman dengan Allah akhirat, jadi Perdana Menteri kau, jadi apa kau, orang ni dia tidak akan buat dosa. Rasuah dia tidak akan ada. Buat nyanyi ayat dia tak ada. Salah guna harta kerajaan tak ada. Kenapa? Kalau aku salah guna harta banyak sekali pun akhirat kelak aku masuk neraka. Aku waktu bintang dada aku depan Tuhan, jangan masuk neraka aku, Tuhan aku ni datuk, aku ni Tan Sri, aku ni Tung. Mana Tuhan nak terima benda lagu tu? Jadi tiap-tiap orang beriman dengan Allah Ta'ala, kalau orang tu juga jadi orang besar, tu imam masjid kau, suami bagi isteri kau, menteri besar kau, Perdana Menteri kau, agung kau, raja, king, queen kau, orang ni insya-Allah boleh jadi tok guru bagi semua orang lain di seluruh dunia. Yang keduanya, orang ni juga telah dididik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup 23 tahun. 23 tahun ni masa universiti dah. Kalau anak kita masuk sekolah rendah, habis universiti dah. Kalau kita kira umur lebih kurang 23 tahun. 23 tahun ni masa universiti. Nabi Muhammad mai ke dunia jadi pensyarah. Dia didik orang bagaimana supaya orang ni orang tidak syaitan dak. Maka 23 tahun dia ajar. Akidah lagu ni, ibadat lagu ni, keuangan lagu ni, set lagu ni, emosi lagu ni, akal fikiran lagu ni. 23 tahun tu Nabi didik orang hingga sampai bila dia mati, anak murid dia ni jadi khalifah. Khalifah tu ada menteri dah. Maka tak pernah kita dengar Sina Abu Bakar baik, Sina Umar baik, rasuah kau, ambil duit orang kau, buat nyanyi ayat kau, tak ada. Kenapa? Tok guru dia sendiri Nabi Muhammad ni, kita baca cerita dia satu hari ya, sekadar hamba ingat. Satu malam Nabi kita bangun semayang. Tengah malam bangun semayang. Mana ada Perdana Menteri sekarang, mana ada menteri besar sekarang bangun semayang tengah malam. Kecuali orang jenis Islam. Orang jenis nasionalis jangan harap. Tiga faktor. Jenis nasionalis, jenis bangsaan. Nabi Muhammad bangun tengah malam, lain pada semayang. Entah macam mana, ketika tu malam rumah gelap. Tak ada lampu, tak ada apa. Gagal-gagal jumpa wah taman seperti. Makan. Wah taman. Sebab kita kata wah setor, wah durian, wah berapa. Bukan ada bekas-bekas simpan mana seperti zaman hari tu. Ya kita ada peti sejuk, ada berapa. Zaman hari tu orang wari wah taman kat cuah gitu. Cuah teka apa. Nabi makan. Bila sudah makan dia fikir, taman ni tambah aku kau tambah zakat. Takut zakat orang wari cuah rumah aku, sementara bagi tak dia tak rumah aku dulu. Lepas tu sekiranya boleh jadi aku bagi zakat tinggal sebutir. Duduk watika mana? Hak aku makan tadi, hak tambah aku. Kau hak beli kedai, kau tambah zakat. Siapa tak ada ni tidur. Bangun pagi esok ngatuk. Siti Aisyah kata, "Guano yang ngatuk pagi ni abang." Dia kata, "Aisyah tahu gapo mak esok. Aku semalam makan sebiji buah taman. Sudah makan baru teringat. Taman ni taman hak kita beli kedai. Kau taman hak orang zakat hak rumah tahu sini kemarin, mari cuah sini kemarin nak suruh kita bagi." Aku tak juga tidur semalam. Itu dia perangai tok guru yang mendidik anak-anak murid jadi Perdana Menteri kepada dia. Jadi kalau tok guru macam tu, anak murid berlagu tu juga. Manalah anak murid Perdana Menteri yang jamin hari tu nak rasuah. Lah ni lepas-lepas bunyi kata hilang duit. Tabung haji hilang. Perwaja hilang. Berapa lagi BMF hilang. Bukan sama sekali. Ya, beribu juta. Kenapa? Tok guru tu, Tok guru tu perangai lagu tu juga anak murid pun. Tok guru kecil berdiri anak murid, kecil belah unggal lah tak pandai. Tok guru tu yang tidak apa halal haram. Mana boleh tok guru hok tak reti halal haram jadi orang besar, lepas tu nak reti halal haram dengan automatik. Mana boleh. Jadi orang lagu ni dah zaman hari tu, kata Abdul Hasan Nadawi, wujud dalam muka dunia ni menyebabkan dunia lain turut tok guru ni. Oleh yang demikian, bila tak ada orang lagu ni, bila tak ada orang lagu ni jadi Perdana Menteri, jadi menteri besar, jadi esko berapa, maka dunia jadi kacau. Kekacauan dunia ni berpunca daripada kemunduran Islam. Jadi mundur Islam ni bukan untuk bagimu, rugi bagimu. Maka kenapa mundur nak ke Islam? Siapa ke Islam jadi kacau belah habis lucing? Bukan rugi kamu hakikatnya. Rugi ke semua, dia rugi ke belakang. Jadi kita kena berasa kesal kerana tidak adanya kerajaan Islam di muka dunia untuk orang lain tiru sama. Banyak lagi dia sebut. Jadi para hadirin semua nak utis kat tu lah. Apa namanya ni? Mendik dengan soal lagi dia sebut. Yang ketiganya, sebanyak mana anak murid Nabi yang kita panggil sahabat, yang kita panggil khalifah,
Tak ada seorang abuk pun jadi khalifah kerana nak bela bangsa Arab, nak bela bangsa Mesir, nak bela anak beranak, nak bela keturunan. Tak ada. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam nabi bagi semua bangsa. Dia tidak kata aku ni nabi bagi orang Arab je. Orangmu tiru-tiru sudahlah. Tak. Aku ni rahmatan lil alamin. Aku ni rahmat bagi semua alam. Aku tidak mari nak bela orang Arab, bukan anak aku seorang ni Siti Timuh. Nabi kata, Siti Timuh ni anak aku seorang. Jantan pun sini tino beginilah. Kalau dia curi, la qata'tu yadaha. Aku kerak tangan dia. Tu anak aku seorang tak ada dondo. Jantan tino lelaki pun atas ni lah. Tapi lau sariqat la qata'tu yadaha. Kalau dia curi, aku kerak tangan dia. Tak ada nak bela bangsa, nak bela keluarga, tak ada. Ini tok guru untuk dicontoh oleh anak murid dia, yang menyebabkan anak murid dia apabila naik khalifah Abu Bakar baik, Umar baik, Uthman baik, Ali baik radhiyallahu anhu, orang ni naik bukan nak jaga bangsa Arab, bukan nak jaga anak beranak, nak jaga kepentingan diri, tak ada. Kita lah ni, mu jaga Melayu, aku jaga Cina, mu jaga India, aku jaga Indonesia, aku jaga tu. Jauh daripada apa diajar Nabi Muhammad SAW sebagai tok guru. Masing-masing jadi tok guru belaka, masing-masing jadi Tuhan belaka. Arbabun mutafarriqun khairan minallahil wahidil qahhar. Ini 2-3 perkara yang kita ingat hasil daripada qul huwallahu ahad yang kita baca, yang Imam Syafi'i kata kalau tak tahu ayat lain tu ayat ni pun cukup dah. Maksud muka dia. Surah hari ni alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Terjemahnya melalaikan kamu oleh usaha bertewah nak badi banyak. Hatta zurtumul maqabir, sehingga atau kecuali muziarah kubur. Ayat ni para hadirin semua Tuhan sebut satu penyakit. Penyakit ni penyakit jiwa, bukan penyakit fizik, penyakit tubuh dah. Hak penyakit tubuh kita ada doktor. Hak penyakit tubuh ni padan dengan otak hak Tuhan beri. Hak Tuhan beri otak segenggang dalam kepala kita ni, kita boleh fikir apa saja pun untuk tubuh badan kita. Nak makan sedap lagu mana, nak pakai comel lagu mana, nak buat rumah tangga lagu mana, nak berubat lagu mana, nak buat bedil lagu mana, nak buat penawan lagu mana. Tak payah Nabi mari langit, padan otak pada kepala kita. Bukan otak ni diguna untuk tubuh. Oleh kerana tubuh kita ni ada perkara lain yang tak boleh reti melalui otak, ada roh kita panggil. Maka Nabi mari ajar. Kalau doktor wayak penyakit kudisnya begini, Nabi Muhammad ajar penyakit lalainya, penyakit jiwanya ialah lalai. Lalai ni orang kata panggil nganuk. Lalai, nganuk, terlupa, makna, acuh tak acuh. Ada satu perkara penyakit atas dunia ni dihidapi oleh jiwa, iaitu penyakit lalai. Arti lalai ni terlupa tanggungjawab kita dengan Tuhan. Ambo dak bisa sakmo sebagaimana budak kecil, orang kampung, orang tak kaya turun Kota Baru. Sekali-sekala bila turun Kota Baru, dia tengok pelik Kota Baru. Kain penuh gudang, ikan penuh gudang, gaploi kereta penuh gudang, ya kampung dia tak ada. Maka dia dengan sebab benda tak ada kampung dia tengok benda baru, jauh daripada pagi sampai petang, lepas putih gudang, lepas putih gudang. Akhir sekali gudang tutup habis, pitih datangnya tak beli lagi. Kenapa? Nganuk. Duk tengok sayur banyak di sini, udang banyak di sini, soto banyak di sini, kereta comel-comel di sini, kain baju comel-comel, kasut comel-comel, cumi mata hitam comel-comel. Pas putih gudang, pas putih gudang, putih sapak. Belak pukul ni atuk kita kedai, dia tak boleh beli apa lagi. Kenapa? Nganuk. Nakit lalai. Tuhan kata mung gitu juga. Mung janji ngakunya ialah akhirat kelak. Aku berjanji dengan mu berjanji dengan aku, akhirat kelak aku akan soalmu balik. Ujung tu ayat summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ujung ayat tu summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Mu akan disoal. Ketika itu 'anil na'im, semua nikmat. Nikmat segar. Ada 4 nikmat besar yang Tuhan beri pada kita, dia akan disoal. Kalau kira SPM gak apa panggil 4 kertas. 4 kertas soalan akan dikebuka oleh Allah di akhirat kelak. Supaya kita jawab. Dia jawab apa yang kita ni mesti serupa dengan hak cikgu ajar. Cikgu kita sekolah tu cikgu lah. Hak cikgu akhirat kelak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah pertama sekali masalah umur. An umri fima afnah.
dan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan berganjak dua tapak kaki manusia akhirat kelak kecuali 4 kali akan disoal. Bergerak saja orang daripada lubang kubur naik atas tubir atas bumi ni, atas tanah ni, akhirat kelak mari lalu kita soalan. Pertama umur. Makcik umur berapa? 70 ni rekod ni. Makcik buat gapo umur makcik? Dia daripada akhir balik sampai ketua makcik buat gapo? Wajib tu makcik turut kandak makcik ke makcik turut kandak Tuhan? Pakcik pula umur pakcik ni 80 dalam rekod ni. Pakcik buat gapo umur dia daripada akhir balik sampai ke mati? Pakcik turut kandak pakcik ke pakcik turut kandak Tuhan? Pakcik ke datuk ke dating ke Tan Sri ke gapo lagi tu puan ke gapo katalah gapo pun kata dunia tak nak boleh sebut nama tu dia amat berhormat datuk ni Aziz amat berakhirat kalau amat berhormat ngarut tak ada belakang ada ni Aziz lalu ya tak ada siapa kan kok mana boleh amat berhormat tu jangan duk sombong sangat jangan terpedaya kita panggil ada agak sustain akhirat kalau ni dia benda ni di apa ni manusia ilalai oleh takatur oleh kerana nak banyak harta, nak banyak sijil, nak banyak pakak, nak banyak pencing, nak banyak untung, nak banyak anak beranak, nak banyak kereta, nak banyak bini, nak banyak ni perangai orang tu kata siapa kau fikir mulalai dengan benda-benda ni. Kita meniaga boleh 1,000, lagu mana nak boleh ke 2,000 lagu mana nak boleh 3,000. Kita pada pakak, kita pakak berapa nak sebut tak reti pakak orang ni lepas pada pada derajat pada pakak satu-satu tu semua orang nak perangai orang dia nak takasut nak berilih banyak nak balik banyak. Para hadirin semua masalah banyak tidak apa tapi jangan menjadi lalai. Nak harta banyak lebihlah tapi jangan sampai ke alha jangan sampai melalai. Tak tahu semaya ban warna asalkan nak boleh banyak. Tak tahu halal haram tak apalah asalkan boleh banyak. Tak tahu syurga neraka tak apa asalkan boleh banyak. Tak betul. Cari banyak tapi tidak alha, tidak melalaikan. Kalau siapa aku fikir melalaikan tak kira semaya ban, tak kira dosa pahala, tak kira syurga neraka, asalkan boleh banyak sudahlah. Sudah arti ingat oleh penyakit lahun, oleh penyakit lalai. Ingat, cari banyak tak apa. Dan mu tak usah balik ke rumah nak meniaga jok pagi paksian malam dia kita di Kelantan ni hari Jumaat hari ni kita buka nak jalan bawah pejabat pada kita buka soal meniaga ngaji pun boleh meniaga nak suruh boleh banyak piti tapi jangan sampai alha main Jumaat pun terlupa kenapa kerana jual hari ni orang PKB tak ambil cukar apa semua sekali kita pun mengajar tak tahu semaya band warna itu apa panggil alha. Ni beza di antara cara Islam dan cara sekular. Cara sekular dia nak banyak mati tak kira alha atau tidak alha. Islamnya dia nak banyak juga tapi dia beringat jangan jadi lalai. Tu ya beza. Nak cari berapa banyak cari gilah tapi jangan alha. Jangan pula fikir tak dicari banyak marah di agama. Jangan. Kau agama marahnya alha. Takasub tidak marah. Alha tu dia marah. Alha kumut takasub melalaikan kamu oleh memang banyak hatta zurtumul maqabir. Bukti tidak mau masuk lebih kubur tu kan. Nak banyak sangat, banyak bukti mati terkekeng orang Melayu panggil. Mati masuk lebih kubur baru bukti. Zurtumul maqabir tafsirnya dua. Sama ada maksud sebagaimana hamba sebut tadi, mu juga manusia. Mu nak banyak. Tapi bila mu masuk lebih kubur, pitih mu kita tak duit. Mu masuk sebatang kara, kain 3 lah, kain putih 3 lah. Hak paling murah sekali. Taklah kubur. Pitih mu hidup kan. Pecah mu hidup kan. Cek mu hamdam kena duit. Obarah berjuta-juta pergi bukan ada. Semua sekali tak ada harga sekiranya alha. Kalau mu tidak alha, duit banyak. Dia duit yang kamu cari ni banyak tapi tidak lalai. Halal haram mu cara sangat, semaya ban mu cara sangat, zakat tak zakat mu ti sangat, derma tak derma mu jaga sangat, berarti mu tidak alha. Ketika tu takasur tak jadi masalah. Ni titik perbezaan di antara cara Islam dan cara sekular. Yang keduanya ziarah kubur ni sebagaimana kita sebut sama ziarah kubur. Kita pergi kubur mak kita, kubur cik kita, kubur sahabat kita, kubur suami kita, kubur isteri kita. Ziarah kubur ni zaman hari tu Nabi tak beri. Mula-mula Islam ni timbul, Nabi tak beri orang kita dah kubur.
Lama Nabi kata kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tuzakkirul akhirah. Nabi kata satu masa hari itu aku lagi menziarah kubur. Lah ni aku perhati paradigma mu berubah. Cara mikirmu berubah dah. Sekarang boleh ziarah kubur. Bahkan sunat ziarah kubur. Kenapa? Ziarah kubur ni boleh mengingatkan akhirat. Orang jenis semua ziarah kubur sunat. Zaman Nabi itu mula-mula Islam, Nabi tak beri kerana ketika tu orang tak erti cari Tuhan. Nak sebut Tuhan tak erti, nak ibadat tu tak erti. Maka orang tuju roh kiamat. Kubur mana, sebab kita Melayu ni pusu jatan mana, kubur mana, peti patah mana, batu apa mana. Dia kata puja habis kerana ketika tu orang tak erti Tuhan ni berapa. Tok guru zaman tak ada, ilmu Islam tak berkembang mana. Maka orang rekod sendiri. Ni hamba sebut malam stadium baru ni. Kalau tutup SAR ni, kalau bantuan SAR ni tak ada, baik di kantor baik tak ada, maka makin lama makin kurang. Kalau nak mengajar tak boleh mengajar, kan nak mengajar lagi, nak cari harta lagi, nak mengajar lagi, nak cedung lagi, nak mengajar lagi, nak pergi mega lagi, nak cari harta. Lama-lama orang tinggal mengajar. Bila tinggal mengajar, anak murid pun tak ada. Bila mengajar pun tak ada, anak murid pun tak ada. Maka bila mati seorang tok guru, tak ada hak ganti. Hak ganti di kedai kopi banyak. Mati seorang ada selalu. 2 3 tunggu. Mati seorang, hak tok guru seorang, mati seorang tak ada. Lama tak ada 50 tahun akan datang, orang Melayu puja kubur pula. Orang Melayu puja sakut pula. Orang Melayu rekod macam tu, rekod macam ni pula. Ini benar para hadirin semua. Oleh demikian ziarah kubur Nabi benar. Setelah orang faham belaka dah semua kubur ni syirik. Puja kubur syirik. Ya kita ni hanya Tuhan. Roh tu roh ni, keramat tu keramat ni, semua ni karut belaka. Kita mesti puja Allah Taala. Satu daripada puja Tuhan ialah satu daripada cara nak ingat Tuhan ziarah kubur. Kita pergi kubur. Pergi kubur ni bukan tujuan nak pergi baca Yasin. Bukan tujuan nak pergi baca doa di kubur. Baca Yasin, doa di rumah tak apa. Anak kita cik kita mati Mekah, mati Bukit Kah, Tasik Pahu Janggi, mati dulu. Kita pergi osi siapa? Dia pakai internet kau gua nak tahulah Tuhan. Siapa lagi? Nabi Muhammad duduk di Madinah ala kubur dia. Kita duduk sini Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa selalu ke dia? Kau hari Jumaat ni. Hari Jumaat ni ada pasukan khas. Pasukan petrolia ni mana ya? Melekat khas atas Jumaat ni. Gerang kata tak boleh bunyi orang Allahumma salli ala Muhammad. Dia ambil selalu, bagi semua selalu ke Nabi di kubur. Sebab tu hari Jumaat bin hari ni yang paling mustahak kita selawat Nabi banyak-banyak atas kereta kita, duduk sini, duduk masjid, rumah kita, duduk padang. Mulut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita pergi kubur ni bukan nak tujuan nak pergi baca Yasin, nak pergi berdoa. Tujuannya nak mengingat ke akhirat. Sebab tu hamba tengok di India, di Pakistan, gugu hamba. Dia pergi kubur duduk caca. Tak baca apa sekarang, tahu-tahu. Titik air mata atas baju. Sakit caca. Duduk diri, dia duduk selah dah. Kita ni duduk selah patikab juruh, nah. Bawa pulut durian setengah-setengah sebab ni. Buat kejahil kita. Itu dia duduk. Ini beza kan. Jadi kita pergi kubur tu. Nabi kata fa inha tuzakkirul akhirah. Ziarah kubur ni mengingat ke akhirat. Kita duduk atas dunia lah ni, kita hanya tengok benda hak nampak di mata. Hak tak nampak di mata nak tengok lagu mana. Dosa orang tak nampak, syurga orang tak nampak, syaitan orang tak nampak, apa lagi, pahala orang tak nampak, zapani orang tak nampak, muka manakib orang tak nampak. Dengan sebab barang ni barang tak nampak, orang terlupa. Supaya tak terlupa juga, Nabi kata selalu ziarah kubur lah. Ziarah kubur ingat ni mak aku mati lah mana lah mak atas dunia ni. Kalau mak kecing berok, aku pergi ambil air basuh kecing kata gini. Kalau muk lapar, cari nasi, cari air. Lo ni muk lagu mana? Matilah kubur lagu mana muk? Lapar ko. Kalau lapar ko, aku tak ditolong apa dah. Dahaga air ko, duk menangis ko. Kalau menangis pun tak ditolong. Kalau sokor gemerah aku tak ditolong sokor sama. Muka tak kubur. Ini hak game muk aku. Esok tani ko, tengah hari ni aku pula mati. Lepas pada bila aku mati aku tak kubur pula. Belah mana lapar buluran sekalipun anak tak ditolong apa. Kita kara marilah kepala kita ni bagaimana keadaan mayat dalam kubur. Mudah-mudahan kita terasa bahawa kita pun, aku pun tak lama. Kenapa? Kerana aku mati ni. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Mati ni tak tahu bila, dia tanah kubur mana. Mu tak boleh tahu.
kita ambo duduk dalam Melaka. Tanah kubur apa Melaka kau, tanah kubur ambo di mana tahu. Bila lagi ambo ni pasal jenis jalan rata tah mati mana tak tahu. Jadi benda-benda gitu kena bubuh lah pada kita. Tu ambo. Orang lain hok nego pula. Sekali lagi Kelantan, sekali lagi ke Kuala Lumpur, sekali berapa tah mati dua tak tahu. Jadi belum pada mati tu barulah kita beringat jangan ada dosa jangan. Ada hutang bayar lalu. Hutang ni biasanya orang berjanji. Hutang faham. Kawan jual beras, jual nyong, kawan cuma gaji kat bayar. Jadi benda lagu ni kena cumak lalu. Bila ada hutang, janji bayar mengikut janji. Supaya apa? Supaya kalau kita mati pun sesat. Dan waktu Bunyamin, Allahyarham Bunyamin Yaqub mati baru ni, abang sebut daripada wartawan. Kalau ada saudara Bunyamin butang lah, hari ni Pak nak sebut lagi. Abang saya doa kepada Bunyamin kerana dia ni budak juga berjuru. Mana dia baca ayat, baca berapa. Kalau dia ada hutang lah, masa siapa tu dia royak kamu, abang sanggup bayar hutang dia. Kau tak boleh bayar sekali juga, butang berassuran tak apa. Tapi maknanya kalau kita butang kena royak. Nak royak bini, kau royak saing, kau royak kemuk, royak kaya adik-beradik kau, aku butang sekian pergi banyak. Kenapa? Kalau dah mati, tak ada siapa dia tahu, bini aku tak tahu, tok lelaki tak tahu, adik-beradik tahu, maka hutang tu hutang lah. Selagi hutang atas kepala kita, jangan diharap boleh masuk syurga. Hatta Nabi kata orang mati syahid. Orang yang mati syahid di padang medan perang perlawan kafir sekalipun, kalau dia mati syahid tapi hutang dia ada, tak masuk syurga juga. Jangan main, mula sikit hutang, setengah orang hutang bank. Hutang bank, bila bank kata apa ni, lupus, apa orang panggil hapus kira, dia segar pasal gong. Hutang bank makin teruk pada beban orang seorang. Kalau kita hutang duit orang seorang, akhirat kalau kita buang dengan dia je, bank tak tahu berapa ribu orang yang pencarum tu mau masuk bank, aku masuk bank, maka duit bank tu lah, duit yang capu-capu tu lah bank hutang kita. Artinya kita buang dengan ratus-ratus ribu-ribu pencarum akhirat kalau seronok buat jahil tiba seronok. Jam hari tu marah buat murah jangan tahu ni puluhan mau ambil rumah marah, aku ambil marah. Akhir sekali marah kata tak bayar ni pula apa ni orang panggil apa ni, pelajar-pelajar ni beasiswa setengah beasiswa boleh kerja tak bayar. Pandai dia berasa dia cerdik, boleh lari daripada bank. Itu cerdik, orang panggil cerdik gapo, cerdik ikan kena belak. Kena belak dekat tepuh sampus bahasa cerdik benar dia ya. Tapi hakikatnya akhir masuk dalam belangon juga. Akhirat kelak belangon juga mengaku akhirat kelak. Ni walau bagaimanapun satu daripada penyakit jiwa ialah lalai. Lupa tanggungjawab kita atas dunia akhirat, kecuali muzairah kubur. Mudah-mudahan daripada ziarah kubur ni boleh membersihkan hati kita dan boleh memperbetulkan pemikiran kita. Ya kalau hutang cepat-cepat kena bayar, bimbang takut mati tengah hari ni. Kalau kita buat nyanyi ke isteri kita, lelaki kita, cepat-cepat kita minta maaf, zikir. Kalau kita tak semaya bank, kita cepat-cepat istighfar, taubat, qada apa semua sekali. Kalau semua jenis kalau ni yang menyebabkan kita terganggu di akhirat kelak, kita cepat-cepat bersihkan hasil daripada kita ziarah kubur. Kerana ziarah kubur miskin, kubur kaya, kubur orang mana sekalipun serupa belaka, sama-sama di bawah tempat tanah belaka, dan tidak ada siapa yang boleh menolong atas darat, tak boleh menolong kecuali doa kita lah. Jadi kita atas dunia ni kita diberi pilihan untuk agama kita doa. Apa namanya, waktu kita semayang mayat pak kata takbir, takbir ke pak kita kata apa? Takbir pak kita kata Allah apa ni? Tak ingat dah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina apa ni? Allah maghfir lana wal ikhwan alladhina sabaquna bil iman. Wal ikhwan alladhina sabaquna bil iman. Itu ampun dosa kami dan semua saudara kami yang membawa iman kepada kami lebih dulu. Kita ni 1400 tahun dengan Nabi Muhammad. Sebanyak mana orang yang bawa iman pada kita ni tengah-tengah. Nabi sampai kita nak kata berapa juta ni. Sahabat Nabi tu pada pihak tabi'in generasi yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Dan jadi generasi yang 1400 dan ni. Semua orang ni bawa iman pada kita. Jadi tok guru, kau jenis pak leh, kau pak mak, kau mak tik. Orang ni bawa agama Nabi Muhammad sikit-sikit sampai kepada kita. Orang ni itu yang aku minta juga mengampun dosa dia. Hak hidup al-ahya' minal amwat, sama ada hak hidup, hak mati hidup. Kita Islam diberi peluang oleh Allah Ta'ala tolong orang mati melalui doa.
Kita lah ni kita berdoa kepada orang mati. Al-ahya' minal amwat. Sama ada hak hidup pun Tuhan aku minta mengampun dosa, sama ada hak mati. Kita rajin doa lagu tu, insya-Allah bila kita mati ada pula orang tanggungjawab doa kepada kita, anak kita, cucu kita, sahabat anak kita. Sebab tu atas dunia ni kena cari sahabat sebanyak yang boleh. Sahabat yang segera boleh tolong kita pas mati, pas pada mati boleh tolong juga. Jangan sahabat kira nak buta pitih apa tu tak payah. Yang cari lagu tu. Itu dia tu. Kemudian Tuhan kata kalla sawfa ta'lamu. Tengok cara Tuhan gepok orang, getuk orang. Ada masa dia wayak, kalau mu tak buat gini aku nak buat gini, kena bakar. Ada masa dia kata gini, kalla sawfa ta'lamu, ingat muka reti. Thumma kalla sawfa ta'lamu, ingat muka reti. Kalla law ta'lamuna ilmu yaqin, muka reti secara yakin. Dia wayak rekah-rekah dia. Sebab kita kata tak payah kerja aku ni. Ingat molek kita pun ngok balik kumur, ingat molek. Kita tak royak ingat nak katok kau, nak tapa kau, nak kempok kau, nak kira katok pala. Kita tak kata gitu. Kita sebut perkataan yang sama-sama yang menyebabkan dia jadi serabut perut. Serabut perut itulah menyebabkan orang mikir. Bila kita serabut kita mikir. Mikir tu insya-Allah akan berjumpa jawapan yang betul. Ingat sikit. Tak payah tapi ingat sikit. Jadi begitu juga ni cara ni. Ini uslubud dakwah kita panggil. Cara uslubud dakwah ni tidak mesti kita dedah berlaku. Ada masa kita dedah, dia ada masa kita buat sama-sama bulu-bulu kita panggil. Yang payah orang nak teka, yang menyebabkan orang gelisah. Kalla sawfa ta'lam, ingat. Jangan elak sangat, jangan nganuk sangat, jangan lupa sangat, muka tahu. Thumma kalla sawfa ta'lam, kemudian muka tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ingat, kalau kamu tahu saya yakin, lagu mana? La tarawunnal jahim. Mula tengok neraka jahanam. Jangan lala. Kenapa? Muka tahu. Dia ulang dia ketiga kali aku tahu, lepas tu hujung dia ayat la tarawunnal jahim. Mu boleh tengok neraka jahanam. Mu boleh tengok. Dia tak kata aku nak masuk neraka jahanam, neraka jahim. Dia kata mu boleh tengoklah kat neraka jahanam. Gak neraka baik, syurga baik, tak ada orang tengok saja. Akhirat kelak orang tengok syurga, tidak syurga duduk luar dia tengok syurga saja, tak, dia masuk dalam. Begitu juga orang tengok neraka, tidak tengok duduk luar neraka, duduk lain dia tengok neraka, tak, dia akan masuk neraka jahanam. Kalau tak ada tempat atas dunia akhirat kelak. Sama ada tempat dia dalam syurga, sama ada tempat dia neraka. Nak cari tempat orang panggil neutral yang berkecuali, tak ada akhirat kelak. Sama ada masuk neraka, nak buti bawah teduh-teduh neraka, bawah ujung-ujung atak orang panggil, tak ada. Nak buti luar syurga pun tak boleh, nak buti neraka pun tak boleh. Sama ada masuk syurga terus direct, sama ada masuk neraka terus. Atarawunnal jahim, tetap boleh tengok neraka jahanam. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian boleh tengok tu 'ainal yaqin, secara yakin. Kemudian dia kata thumma la tus'alunna yawma idzin 'an. Akhir sekali dia kata akan disoal seorang-seorang. La tus'alunna la tauqid. Nun tauqid musaqqalah. Anak-anak kita belajar Arab, dia reti bahasa Arab supaya juga bahasa Melayu. Ada perkataan-perkataan yang digunakan untuk kesungguhan. Orang Melayu kata sungguh ni weh, kata orang kata begitu tak. Tak cari lagi gocoh lah maknanya. Sungguh lah weh. La tus'alunna, sungguh ni tetap. La tauqid, sungguhnya. Tus'alunna, nun sedik, nun tauqid, apa nun tauqid haqilah, nun tauqid sungguh. Tetap kamu akan disoal. Siapa dia menyoal? Aku, Tuhan kata aku sendiri soal. Bukan suruh polis dak, bukan suruh SB dak, aku sendiri akan soal. Polis pun kena soal, SB pun kena soal, tok guru pun kena soal, dan menteri pun soal, menteri besar pun kena soal. Tak ada orang yang tak kena soal. Soal apa dia? Anin na'im, meniki nikmat. Nikmat umur, nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat sihat. Pak, nikmat ni bukan free, bukan beri saja dak. Aku soal balik. Aku beri kamu umur, mengguna umur untuk kepada dia, untuk aku kau untukmu. Aku beri kepadamu harta, tanah, rumah, kebun, gaji, pencen. Halal ke haram? Mula-mula soalnya halal ke haram. Allah masuk duit ni masuk cara halal ke cara haram? So kena soal. Yang kedua pula bila duit ni boleh kamu buat belanja ni, belanja benda halal ke benda haram? Harta tu dua saluran soal. Halal masuk, halal tubik. Halal masuk halal ke haram, halal tubik pun halal ke haram. Dua. Yang ketiga yang sihat. Aku kamu sihat. Sihat mata cerah. Sihat telinga dengar kajian molek. Sihat otak cergah molek. Sihat seni tulang. Gerak sana gerak sini.
Semua akan disoal belaka, kesihatan yang ada padamu guna untuk apa dia? Untuk semaya ke, untuk gapo? Itu soal belaka. Yang ketiganya, yang keempatnya soal mengenai dengan ilmu. Ilmu di mana pengetahuan. Hak mengaji pun ada ilmu. Hak tak mengaji langsung buta huruf pun ada ilmu dia. Orang buta huruf, ilmu cara dia. Ilmu cara buta huruf. Duduk kopi buah petang hari. Sijil ada sekarang. Nulis tak reti, tapi kalau buah sekali hari boleh. Ilmu cara dia. Ilmu cara buta huruf. Hak celik huruf saya kira lah. Botu gani. Banyak mana ilmu yang aku beri padamu ni melalui matamu, telingamu, otakmu, aku akan soal balik. Utang orang ingat belaka. Nama berita bila ingat belaka. Tapi nama Tuhan tak ingat. Nak baca surat kadang dia habis tak ni. Pihak lain ingat belaka. Ini hamba terjar begitu, mudah-mudahan kocok sikit sarang itu, mudah-mudahan dapat kita faham. Summa la tus'aluna yawma na'im, kemudian akan disoal akhirat dan kiamat. Ayat-ayat begini biasa kita baca dalam sembahyang. Orang panggil Melayu panggil surat kadang. Surat kadang ni surat muqaddam. Dalam bahasa Arab sebut muqaddam. Kalau Kelantan panggil surat kadang. Muqaddam mana? Oleh kerana ayat ni pendek-pendek, surah ni pendek-pendek, maka dimuqaddamkan, didulukan. Biasa tutup guru kita yang nak ajar Quran, dia tidak ajar surat besar, dia panggil ajar surat kecil dulu, muqaddam. Baca supaya budak-budak ni tidak cemu sangat nak menghabis surah panjang. Jadi ambil Qul Allah, kuliah, Alha apa semua sekali, maka budak tu berasa gemeru, aku habis satu surah hari ni, aku pandai dua surah dah, tiga surah dah. Sebab tu muqaddam, didulukan pengajian tu. Apa ni teknik kita mengajar Quran. Kalau kita berasa nak guna teknik lama, tak ada apa. Kita berasa nak guna hak baru, macam don timbul qiraati, kabarnya dibuat teknik lain, tak ada apa. Asalkan orang tu boleh baca Quran. Lepas tu habis qiraati ni kita bawa pula jenis terjemah Quran pula. Lepas terjemah Quran pula, penghayatan Quran pula. Atau pada-padalah kita fikir. Tidak mesti kita suruh pada orang tua-tua. Orang muda-muda sekarang yang mampu ilmu pengetahuan, kita boleh teruskan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.